Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Fathul Mu'in kita pada muka surat yang ke mana tadi? Wakufina muka surat 137 Wakufina nadban. Situ pada perenggan 841 kata pengarang rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Wa kuffina nadban syahidun fi thiyabihi allati mata fiha wal mutalattakhati bidamin aula ataupun wa mutalattakhatu wal mutalattakhatu bidami aula lilittiba walau lam takfihi bi allam tastur kulla badanihi tummimat wujuban la fi haririn labisahu li daruratil harbi fayunza'u wujuban. Katanya dikafankan atas jalan sunat orang yang syahid di dalam pakaiannya yang dia mati padanya, yang berlumuran dengan darah adalah utama kerana ittiba'. Jikalau ia tidak memadai kain tak cukup dengan bahawa ia tidak menutupi seluruh tubuhnya, wajib disempurnakan. Tidak pada sutera yang dia pakai kerana darurat peperangan, maka wajib ditanggalkan dia. Okay, sambung lagi bab kafan ni berkait dengan orang mati syahid. Disebut sebelum ni syahid tu ada berapa jenis? Ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat saja, ada syahid dunia saja. Jadi syahid ada 3 jenis. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah syahid dunia sahaja atau dunia akhirat. Yang mana orang yang mati dalam peperangan syahid ma'rakah ni, peperangan melawan orang kafir. Maka katanya waqufina nadban, dan dikafankan. Hukum ni sunat dikafankan, sunat dikafankan syahidun, orang yang mati syahid fi thiyabihi, pada pakaian dia, pakaian allati mata fiha, yang dia mati pada pakaian tu, dia pakaian dia masa perang. Jadi masa tanam kat kerana dia tak boleh semayang, tak boleh disemayangkan dan tidak boleh dimandikan. Nampak? Jadi dia ditanamkan begitu. Dia ditanamkan dengan pakaian yang dia mati dalam pakaian tersebut. Okey. Yang dia mati dalam pakaian tersebut. Wal mutalattakhatu, dan pakaian mutalattakhah, yang mana yang berlumuran itu, pakaian yang berlumuran bidami, dengan darah, aula, lebih aula. Jadi maksud apa? Walaupun berlumuran dengan darah kan haji, tak apa. Dalam masalah ini yang berlumuran dengan darah itu lebih aula. Nampak? Sebab apa?
sebab dia akan menjadi saksi kepada tuannya pada hari akhirat. Hari akhirat orang mati syahid akan dibangkitkan yang dengan darah-darahnya. Launuhu launu dami wa rihuhu rihul miski. Warnanya warna darah merah, tapi baunya bau kasturi. Bau dia bau kasturi. Jadi wal mutalattakhatu biddami aula. Yang berlumuran dengan darah itu lebih aula. Lilittiba, ini ambil mana ni? Kerana mengambil daripada perbuatan Nabi SAW. Walau lam takfihi, jika tidak memada akannya oleh pakaian tadi, thiyabuhu tu, pakaian-pakaian ni tidak mencukupinya. Taswir macam mana? Bi allam tastur kulla badanihi, dengan bahawa tidak dapat menutup seluruh badan. Jadi hak muktamadnya orang mati ni tutup seluruh badan lah. Tutup seluruh badan, maknanya kena bungkus seluruh badan. Itu yang apa nama ni, yang pandangan kuatnya bahawa ditutup seluruh badan dia. Kalau tak cukup lah, barulah maknanya tutup bahagian aurat. Tapi untuk kerana kemuliaan mayat, maka ditutup seluruh badan. Hak mayat itu untuk tutup seluruh badannya. Bi'allam tastur, tapi yang ada ni tidak cukup, dengan bahawa tidak dapat menutup kulla badanihi, setiap badan, seluruh badannya. Maka macam mana? Kain hak dia pakai masa perang tu tak cukup. Kata dengan cariknya, dengan ni, maknanya tak boleh tutup seluruh badan. Nampak tak? Maka tummimat wujuban, maka disempurnakan, dalam wajib disempurnakan. Maknanya ambil kain lain, tambah lah. Masa dia bawa perang tu tak cukup. Contohnya baju carik ke apa kan, maka walaupun aurat tutup dah, maka kena cari kain lain dan disempurnakan kafan dia serta ditanam. La fi haririn, tidak pada sutera. Labisahu, sutera yang dia pakai, li daruratil harbi, kerana kepentingan dan darurat nak perang. Dalam perang ni dibenar pakai sutera kalau ada sebab. Nampak? Dibenar pakai sutera kalau ada sebab. Contohnya apa? Ada tak? Kalau ada sebab, contohnya sutera ni dia contohnya dia kalih pedang, ataupun dia jadi payah sikit untuk musuh kenakan kepada bahagian badan. Sebab sutera ni kerana kain dia itu kain yang ataupun daripada buatan yang kuat, buatan yang teguh, tak macam kain biasa, kain cotton, kain biasa tu makna kena pisah, kena pedang sekali, makna boleh cari. Tapi sutera ni kerana buatan dia baik, maka dia pakai sutera tujuan apa? Tujuan untuk mengelakkan senjata musuh. Maka dibenarkan memakai sutera. Tujuan apa? Tujuan perang. Orang lelaki pakai sutera kerana tujuan perang. Yang diboleh pakai sutera lagi kerana tujuan untuk mengelakkan gatal, kalau tidak boleh dengan pakaian lain. Contoh, dia ada penyakit gatal badan, pakai pakaian lain tak boleh. Doktor kata ni kena pakai sutera, maka ketika itu boleh. Okey. Tiba-tiba orang ni dia pakai pakaian sutera nak pergi perang. Mati dia, adakah boleh ditanam dengan sutera? Jawabnya la fi haririn labisahu, tidak boleh dikafankan dalam kain sutera yang dia pakai, li daruratil harbi, kerana sebab darurah dan kerana sebab tuntutan perang. Tak boleh. Fayunza'u wujuban, maka ditarik atau bukan tarik, maksudnya dilepaskan kain tadi, ditukar kain tadi dan dikafankan dengan kain biasa. Sebab apa? Sebab hukum dah tak ada dah. Sutera tu dibenarkan kerana perang. Bila mati tak ada lah sebab untuk pakai sutera. Maka kembali kepada asal hukum dia kena pakai pakaian yang mana ketika hidup dia harus pakai. Maka ketika hidup dia harus tak pakai sutera? Tak harus, sebab dia orang lelaki.
maka kena cari pakaian kain lain. Okey. Kemudian katanya wa yundabu an yulaqana muhtadarun walau mumayyizan 'alal awjah asyhadata asyhadata ay la ilaha illallah faqat li khabari muslimin ilaqinu mautakum ay man hadarahul mautu la ilaha illallah ma'al khabari sahih man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah ay ma'al faizin wa illa fa kullu muslimin walau fasiqan yadkhuluha walau ba'da azabin wa in tala. Okay. Selesai dah masalah ni. Masalah kafan masuk apakah perkara-perkara yang berkait setelah ditanam mayat. Maka pengarang kata disunatkan, ditalkinkan orang yang dihadiri kematian. Orang yang nazak ni dihadiri kematian tu mana nazak? Walaupun mumayyiz atas jalan yang paling ada wajah, atas pandangan paling kuat. Ditalkinkan apa? Akan syahadah, iaitu la ilaha illallah sahaja. Kerana khabar Muslim, kerana hadis Muslim, ajarilah orang mati kamu, iaitu orang yang dihadiri kematian, orang yang hampir nak mati, la ilaha illallah. Serta khabar yang sahih, ditambah lagi ada hadis yang sahih yang bermaksud siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk dia ke dalam syurga, iaitu bersama orang yang berjaya. Jika tidak, maka semua orang Islam walaupun fasik memasukinya, dapat masuk syurga juga, walaupun selepas azab sekalipun lama. Okay. Sekarang ni masuk pada masalah yang kita namakan masalah hukum talqin ni. Talqin jenazah. Katanya wa yundabu an yulaqana, dan disunatkan mentalqinkan muhtadirun. Muhtadir ni orang yang apa nama ni? Tulis benda muhtadir, muhtadar. Dok bagi atas. Ada? Itu tak ada tulis bagi. Dok bagi atas tak? Patut gitulah. Okey. Jadi muhtadar. Wa yundabu an yulaqina muhtadarun, betul bagi. Jadi sunat mentalqinkan muhtadar. Muhtadar tu apa dia? Orang yang dihadiri kematian. Bahasa kita sebut orang nazak. Orang nak mati ni, orang nazak. Sunat kita talqin. Talqin apa? Talqin syahadah la ilaha illallah. Jadi talqin dalam masalah berkaitan dengan pengurusan jenazah ni, dia ada dua. Pertamanya talqin sebelum nak mati, yang keduanya talqin lepas tanam. Istilah talqin tu kena tengok molek. Talqin mana tu? Talqin hak khilaf ialah talqin lepas tanam. Hak khilaf lah, tapi hak pandangan muktamad sunat juga, sebagaimana kita akan sebut nanti. Bukan talqin masa nak mati. Talqin masa nak mati itu sabit dengan hadis sahih, bahawa apabila seorang tu nak mati, sunat orang talqinkan dia la ilaha illallah. Itu talqin juga nama dia. Ada. Maka katanya ayyulaqana muhtadarun, orang yang ihtidar, yang dihadirikan kematian. Walau mumayyizan, ay walau kana al-muhtadaru mumayyizan, walaupun yang nak mati tu kanak-kanak yang mumayyiz. Dah kalau kanak-kanak tak balik lagi, mumayyiz, Islam dia tu warna kira. Tidakkah dia tak balik, tak ada dosa? Jawapannya memanglah, tapi sunat juga alal aujah, atas pandangan yang paling kuat sunat juga. Kanak-kanak yang mumayyiz ini sunat juga. Supaya apa? Supaya dapat pahala. Dapat pahala orang yang akhir kalam la ilaha illallah. Tujuan tu lah. Kalau ikutnya dia lepas daripada
dia tu tidak dikenakan dosa pahala lagi lah. Apa? Sebab dia belum balik lagi. Okey. Maka sunat juga kita talqin, kita suruh kanak-kanak yang dah mumayyiz ucap la ilaha illallah alal aujah, atas pandangan yang paling kuat. Apa dia ditalqinkan? Asyhadata. Asyhadata. Syahadata tu jadi maf'ul thani. Yulaqan muhtadar, itu jadi naib fa'il. Jadi hukum dia sunat. Mentalkinkan apa? Syahadah. Syahadah itu dia tafsirkan la ilaha illallah faqat. La ilaha illallah saja. Muhammadur Rasulullah tak sunat. Tak sunat. Kenapa la ilaha illallah saja? Kerana hadis sebut la ilaha illallah saja. Kerana hadis sebut la ilaha illallah saja. Keduanya kerana syahadah penuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syahadah penuh tu syarat sebut dua itu bagi orang nak masuk Islam. Bagi orang nak masuk Islam. Kalau orang Islam dah makna dengan la ilaha illallah tu dah cukup memadai. Cuma sunat juga dan dihadirkan dalam hati Muhammadur Rasulullah. Okey. Jadi orang yang nak mati ni kalau panjang-panjang, sebab tu tak suruh panjang, suruh la ilaha illallah je. Sebab masuk dah dalam tu makna Muhammadur Rasulullah masuk dah, sebab dia beriman dah. Kecuali kita nak talqin orang yang belum Islam. Contoh saya kita orang Cina. Dia lama dah minat nak Islam, dah Islam. Dekat nak mati kita pun suruh ngucaplah acong. Ngucaplah. Ketika itu sunat kita suruh dua-dua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa? Supaya jadi sah Islam dia tu. Okey. Adapun pada keadaan biasa orang Islam dah, kita talqinkan la ilaha illallah sahaja faqat. Kenapa? Ini berdasarkan li khabari muslimin, khabari hadis riwayat Imam Muslim, laqinu mautakum, talqinkan mautakum. Mauta ni yang mati di kalangan kamu. Sebab tu dia tafsirkan man hadarahul mautu, orang yang didatangi kematian. Maknanya bukan mati lagi. Kalau ikutnya mauta ni orang yang mati, mayit orang yang mati, orang yang telah mati maksudnya. Telah mati nak talqin mana? Jadi hadis ini merujuk kepada kadang-kadang ditakbirkan dengan satu kalimah itu merujuk kepada orang yang hampir mati. Macam dalam semayang lah. Dalam semayang kita nak semayang kan, Tok Bilal sebut qad qamatis solah. Kalau ikut betul makna dari segi bahasa Arab, fi'il madhi ni dia guna fi'il madhi, qamatis solah, telah didirikan semayang. Telah didirikan semayang kan dia baru nak semayang. Tu maksudnya kadang-kadang kalimah yang menunjukkan makna setelah berlaku ataupun orang yang bersifat dengan sifat tu, dia kadang-kadang menunjuk orang tu memang akan bersifat dengan sifat tu. Belum ada sifat tapi dia akan bersifat tu. Macam ni mayitun, jamaknya mauta. Talqinkan orang mayat kamu. Mayat dia tak mati lagi, makna orang yang akan jadi mayat lepas ni. Qad qamatis solah, telah didirikan semayang. Mana tak semayang lagi, akan didirikan semayang lagi. Jadi dia memberi makna takrib ataupun hampir. Jadi ini mauta dengan maksud orang yang akan didatangi maut. Kita kata istilahnya nazak. Talqin apa? Dalam tu Nabi sebut talqinkan orang yang hampir mati la ilaha illallah. Kerana hadis sebut la ilaha illallah saja tu. Ma'a khabaris sahih, bersama hadis yang sahih yang menyatakan Nabi kata apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah akan masuk syurga. Jadi di sini disuruh supaya kita tutupkan kehidupan kita kat dunia dengan la ilaha illallah. Sebab itu ditalqinkan la ilaha illallah. Okey, sekarang ni kalau dia kata sini siapa yang akhir ucapannya ialah la ilaha illallah masuk syurga.
Dah kalau ada ngucap dah masuk syurga. Maksud masuk syurga ni ai ma'al faizin, bersama orang-orang yang berjaya. Makna dia orang yang dang ngucap akhir kalam ni la ilaha illallah, orang ni memang masuk syurga dan dia ada kelebihan berbanding orang lain. Ma'al faizin, orang-orang yang berdekat dan juga berjaya ni. Kalau tidak, orang Islam lain, katakanlah orang Islam, dia Islam, akhir kalamnya dak la ilaha illallah. Akhir kalamnya benda lain. Selamat pagi Malaysia. Itu mati. Akhirnya gitu. Jadi akhir kalam dia benda lain. Masuk syurga dak, dan Islam masuk syurga juga. Jadi maksud siapa yang akhir kalam la ilaha illallah ni masuk syurga bersama-sama orang yang faizin, yang berjaya, orang soleh dan orang yang ada kedudukan tinggi. Itu maksud dia. Wa illa, jika tidak, fa kullu muslimin, maka setiap orang Islam walau fasiqan, walaupun fasik, yadkhuluha, akan masuk syurga juga. Jadi janganlah makna kita kata kita suruh mengucap, tak mengucap dia, habis dah dia tak. Kalau dia Islam, tetap dia akan masuk syurga. Tetap dia akan masuk syurga. Walau fasiqan, walaupun orang Islam tu fasik, melakukan dosa besar, tak pernah mayang sekalipun, yadkhuluha, dia akan masuk syurga. Walau ba'da azabin, walaupun selepas daripada azab, wa in tala, walaupun panjang azab tersebut. Ni jahat ni dia, tapi Islam. Itu penting, syarat Islam tu, akidah tu kena betul, biar Islam tu, keimanan tu betul. Maka kalau dia buat dosa sekalipun dan tak sempat bertaubat sekalipun, Tuhan dah maaf, katakanlah dia diazab, tetap akhirnya setelah selesai azab dia akan masuk syurga juga. Walau ba'da azabin, walaupun selepas daripada azab, wa in tala, walaupun panjang azab tersebut. Okey. Jadi kalau boleh kita tak ambuhlah. Tak apa, sekejap je azab. Sekejap. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Tuhan seperti alfi sana, 1000 tahun. Kamu bilang 1000 tahun. Jadi jangan anggap tak apa, sekejap je dosa ni. Tak. Jangan anggap sekejap. Kalau boleh tak ambuh pun, tak ambuh tengok, tak ambuh baru sekali pun. Tak. Jadi sebab itulah pentingnya akidah yang benar. Penting akidah benar. Jadi hadis ini menunjukkan orang yang akhir kehidupan di dunia dia boleh mengucap, itu ada kemuliaan, ada kelebihan dia. Ni ada kelebihan dia. Hak tak mengucap tetap, kalau dia Islam masuk syurga juga. Cuma hak boleh mengucap ni ada kelebihan yang khusus yang Allah Taala beri. Wa qaulu jam'in yulaqanu wallahu taala ala wa alam. Ada soalan? Terus sebut Allah. Molek juga. Dari segi molek tu molek juga. Ada. Dari segi sebut benda lain. Ada. Dari segi sebut benda lain. Tanahku, anakku. Apa dia? Bosku. Daripada sebut benda lain, moleklah sebut Allah tu. Makna zikir lah. Tapi maknanya sebut itu molek jugalah. Molek. Okey. Lagi ada nak tanya? Tak ada sekadar tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.